Kemudian perlahan busuk jantan tu berputar dan bertukar rupa dan bentuk jadi makhluk tinggi yang hitam legam dengan wajah yang menakutkan. Matanya ada satu dekat tengah-tengah dahi, memancarkan cahaya hijau kemerah-merahan. Hidungnya macam hidung orang hutan. Bila tarik dan lepas nafas, terhidu bau busuk macam bau bangkai kering. Makhluk ganjil tu terus membungkuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 239, 240 dan 241 yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link ni kat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca salawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Tak lama kemudian, lelaki berdarah dahi itu muncul semula, bawa besi dan bungkusan plastik. Lepas tu dia ajak Tama dan si pemandu ke perdu pokok besar. Sampai dekat sana, lelaki itu terus tikam guni plastik hitam dengan sebatang kayu. Dari plastik yang terkoyak, keluar butir-butir pasir hitam yang berkilat. Apa bendanya ni? Tanya Tama. Kata lelaki tu, inilah besi pacak bumi. Banyak khasiatnya, tapi kena tahu guna. Barang-barang ni digunakan oleh musuh untuk lemahkan Syed Hamid dan Datuk. Tama dan pemandu saling berpandangan. Suasana yang sama-sama bertukar jadi bertambah gelap. Tak ada lagi suara unggas kedengaran kecuali nyanyian cengkerik hutan. Lelaki berdarah dahi tu kata, pasir hitam atau tahi bijih tu boleh digunakan untuk panggil makhluk halus untuk aniaya seseorang. Boleh butakan atau kaburkan penglihatan seseorang untuk seketika. Kemudian lelaki tu buktikan apa yang dia cakap tadi. Lelaki tu terus korek lubang dengan dahan kayu sedalam setengah kaki. Kemudian lengan kirinya digigit sampai berdarah. Bibir dengan giginya penuh dengan darah. Darah yang keluar segera dijatuhkan dalam lubang yang dikoreknya. Cuma 13 titik, jangan lebih dan jangan kurang. Campurkan dengan segenggam pasir hitam dan timbus lubang yang dikorek tadi, kata lelaki tu sambil baca mentera yang dicampur dengan ayat-ayat Quran. Pokok-pokok sekitar mula bergoyang di rempuh angin. Nyanyian cengkerik tetap macam tadi, ditambah dengan bunyi cerita ungka bersahut-sahutan. Dalam saat cemas tu, terdengar suara perempuan menjerit panjang, menangis tersedu dan mengilai. Lelaki tu hentak siku kiri 7 kali dekat dengan lubang yang ditimbus bersama darah dan tahi bijih sambil baca mentera memanggil makhluk halus. Dari mencangkung, dia terus duduk bersila, peluk tubuh. Bacaan mentera diteruskan sampai dikerasukan. Lelaki tu jatuh terbaring dengan kaki dan tangan menggeletar, tapi mulut tetap baca mentera. Bila lelaki tu habis baca mentera, terdengar bunyi suara orang mengeruh. Serentak dengan tu, semua pokok di kawasan sekitar bergoyang hebat. Tanah macam bergerak. Seekor kerbau jantan hitam sebesar gajah muncul depan mata mereka. Tapi untuk beberapa detik, kerbau jantan sebesar gajah tu hilang, lalu muncul pula busuk jantan yang besar dan tinggi. Kemudian perlahan busuk jantan tu berputar dan bertukar rupa dan bentuk jadi makhluk tinggi yang hitam legam dengan wajah yang menakutkan. Matanya ada satu dekat tengah-tengah dahi, memancarkan cahaya hijau kemerah-merahan. Hidungnya macam hidung orang hutan. Bila tarik dan lepas nafas, terhidu bau busuk macam bau bangkai kering. Makhluk ganjil tu terus membungkuk. Lelaki berdarah dahi yang terlentang atas tanah diangkatnya, lalu diletakkan sebelah kanan pokok asam jawa yang tumbuh liar dekat situ. Sebaik saja diletakkan dekat situ, lelaki berdarah dahi tu terus bangun. Makhluk raksasa tu mengeruh sambil tangannya yang macam kaki monyet tu dihayungkan ke kiri dan ke kanan. Lelaki berdarah dahi tu dongakkan mukanya ke arah makhluk yang menakutkan lalu bersuara, "Bukan apa, mereka nak tengok rupa dan kehebatan kamu sebagai penunggu kawasan ni."
Makhluk raksasa tu macam faham. Kelopak matanya yang tebal dan berlapis digerakkan ke atas dan ke bawah. "Terima kasih penunggu hutan," kata lelaki berdarah dahi tu. Kemudian lelaki berdarah dahi tu terus mendekati kaki kiri raksasa yang berbulu hitam lebat tu. Digosok dan dibelainya bulu yang keras tebal macam bulu kabung. "Baliklah, istirahat di tempat kamu. Mereka dah tengok rupa kamu." Sambil bercakap tu, lelaki berdarah dahi tu terus menepuk-nepuk kaki makhluk raksasa. Tiba-tiba makhluk tu berbunyi dengan suara yang menakutkan dan memekakkan telinga, macam bunyi siren kereta bomba tu. Burung-burung yang bertinggik di ranting dan monyet yang bergayut di dahan bertempiaran lari. Cengkerik hutan berhenti berbunyi. Keadaan jadi sunyi sepi dan sekelip mata makhluk raksasa tu terus gaib. Lelaki berdarah dahi tu duduk bersila dekat bekas tapak kaki makhluk raksasa tu berdiri sambil baca mentera. Tak jauh dari tempat lelaki tu bersila, ada kepulan asap yang berwarna hitam keputih-putihan. "Lubang," kata pemandu. Lubang tu sebesar cawan teh. Keliling lubang tu nampak bersih je. Pelik, macam mana lubang tu boleh ada dekat situ, Tamah? Kalau tak silap aku, dekat situlah tadi lelaki berdarah dahi korek lubang, tanam tahi biji dan darah. Si pemandu masih renung ke arah lubang yang tenganga tu, macam ada satu misteri tersembunyi di permukaan lubang tersebut. Kata si pemandu, darah dan tahi biji yang ditanam dah disedut lembaga hitam ikut ibu jari kakinya. Lubang ni bukan dikorek tapi disedut masa lelaki berdarah dahi tu gosok-gosok bulu kaki lembaga hitam tadi. Dia bagi darahnya untuk dihisap makhluk tu menerusi bulunya yang melekap di tangan lelaki berdarah dahi. Setiap makhluk halus yang dipanggil mesti nakkan upah darah. Kalau tak, dia tak akan datang. Lelaki berdarah dahi tu berhenti baca mentera lalu bangun. Kata lelaki tu, kalau nak butakan mata dan kaburkan pandangan seseorang, ada caranya. Taburkan pasir hitam di jalan yang jadi laluan mangsa sambil sebut namanya dan nama emaknya. Ada jampi dan mentera yang mesti dibaca. Semuanya kena belajar. Sambil bercakap, sepasang kaki lelaki tu tak berhenti bergerak ke kiri, ke kanan, kumpul ranting, daun-daun dan rumput kering untuk tutup lubang sebesar cawan teh yang tenganga tadi. Lelaki tu ingat apa yang dia buat tu Tamah dan pemandu tak nampak. Kata lelaki tu lagi, tahi biji tu banyak gunanya bagi orang yang tahu. Pada orang yang tak tahu, tak ada makna dan ertinya. Bukan setakat tu je, orang yang terkena sumpah tahi biji kadang-kadang boleh sesat dalam terang, berlega-lega dan berpusing-pusing di jalan yang dilaluinya sampai berhari-hari macam orang mabuk. Kalau dah sampai peringkat tu, kita boleh lakukan apa saja, dia tak akan melawan. Besi pasak bumi ni nampak je pendek tapi khasiatnya 1000 macam. Besi hitam yang panjangnya sekitar 4 kaki tu, lelaki tu angkat melepasi kepalanya. Kata lelaki berdarah dahi tu, besi pasak bumi ni boleh lemahkan kekuatan ilmu batin seseorang. "Kamu nak tahu rasanya?" tanya lelaki tu. "Nak," serentak Tamah dan pemandu menjawab. Lelaki berdarah dahi tu segera buka 2-3 langkah silat sebagai tanda minta restu dari jin tanah yang kononnya ada pertalian dengan besi pasak bumi tu. Tanpa restu jin tanah akan undang kecelakaan pada orang yang pegang besi tu. Sebelum ditanam, batang besi tu diludah 7 kali. Kesan air liur yang melekat pada besi tu dilurut 3 kali dari pangkal ke hujung, kemudian dihembus dari pangkal ke hujung juga. Setiap perbuatan diiringi dengan jampi mentera tertentu. Kemudian ajak orang tu beradu kekuatan, tapi jangan jauh dari kawasan besi tu ditanam. Kesannya orang tu tak boleh nak melangkah, kakinya dipegang jin tanah. 2 orang yang ajak aku culik Tuan Syed dan kawannya tu gunakan barang-barang yang aku tunjukkan kepada kamu, kata lelaki tu. Kemudian perlahan lelaki berdarah dahi tu buka baju dan diterbalikkan. Lepas tu pakai semula dan meniarap atas tanah. Telinga kirinya dilekapkan atas tanah beberapa minit. "Masih boleh," kata lelaki tu lalu terus bangun. Menurut lelaki tu, sebahagian dari tahi biji tu dia dah tawarkan kuasanya ikut angin. Sebahagian lagi yang tinggal kuasanya tak seberapa. "Buktinya kamu berdua tengok sana." Lelaki berdarah dahi tu tunjuk ke arah pasir hitam yang kelihatan basah dan lembap. Sebahagian dari pasir hitam tu berada bawah rimbunan daun rumput. Kekuatan atau kuasa tahi biji boleh ditawarkan dengan air kencing dan peluh, kata lelaki tu dan terus kencing tahi biji atau pasir hitam tu. Kemudian dengan tenang lelaki berdarah dahi tu patahkan ranting pokok berdaun lebat untuk tutup pasir hitam atau tahi biji tu. Lepas tu dia langkah longgokan pasir hitam dalam timbunan daun tu 7 kali. Setiap kali melangkah mulutnya baca mentera. "Kuasanya aku dah ranapkan." Selesai lelaki tu berkata, kelihatan sekumpulan kelip-kelip berkerumun longgokan daun yang tutup pasir hitam tu. Bunyi burung gagak kedengaran 7 kali diikuti dengan bunyi burung kuangkuit. Beberapa batang pokok besar yang berada tak jauh dari mereka bergoyang-goyang. Daunnya berguguran sedangkan masa tu tak ada angin. Bila pokok besar berhenti bergoyang, kelihatan sekumpulan lutung bergayut di hujung dahan. Tapi tiba-tiba lelaki berdarah dahi tu bersuara macam teringat sesuatu. Dahinya berkerut. Kata lelaki tu, ada sebahagian lagi tahi biji dalam poket
sakit seluar kawan dia yang 2 orang tu, kira-kira 2 genggam lebih. Kalau mereka tabur atas tanah, dengan sendirinya khasiat tahi biji tu tak menjadi. Kalau belum ditabur, sulit sikit. Tapi tak mengapa, kita ikhtiar, katanya. Kemudian lelaki berdahi tu melangkah ke kanan. Besi pasak bumi segera dicabut, lalu ditimang-timang dan ditilik-tiliknya berkali-kali. Masa besi pasak bumi dijulang melepasi kepalanya, kumpulan lontong yang bertinggi atas dahan menjerit ketakutan. Semuanya lari bertempiaran. Malah kumpulan kelip-kelip yang hurung timunan daun kering pun hilang sekelip mata. Lepas tu lelaki tu ajak Tama dan pemandu bergerak selamatkan Syed Hamid dan Datuk. Kalau berlengah lagi, entahkan sempat entahkan tidak, katanya. Mereka terus menuju ke tempat Syed Hamid dan Datuk. Lelaki berdahi dekat depan sekali, pemandu dekat tengah, Tama dekat belakang sekali. Disebabkan rasa tak selesa berada dekat belakang, Tama minta tukar tempat dengan pemandu. Pemandu setuju. Baru lebih kurang 20 langkah bergerak, lelaki berdarah dahi tu bagi isyarat supaya berhenti. Siapa suruh kamu tukar tempat? Tukar suka sama suka. Pandai buat rancangan sendiri, sekarang buat semula macam tadi. Jangan pandai-pandai buat sesuatu tanpa tanya aku, kata lelaki berdarah dahi tu. Tama pun kembali ke posisi asal. Begitu juga dengan si pemandu tu. Sebelum mulakan langkah, lelaki berdarah dahi tu minta maaf lah dan jelaskan dia terpaksa buat macam tu sebab mengikut urutan usia. Dia paling tua, mesti jadi kepala jalan, banyak pengalaman dan tahu sebersikit petua jejak langkah orang. Pemandu tua dari Tama, dah tentu Tama berada dekat belakang dia. Bila dah lama berjalan, tiba-tiba sekali lagi lelaki berdarah dahi tu angkat tangan suruh berhenti. Tama dan pemandu saling berpandangan. Kemudian lelaki tu bertepuk 3 kali. Wajahnya serius. Dari gerak mata dan kembang kempis hidungnya macam ada pantang larang dan pesanannya yang Tama dan pemandu tu langgar. Kemudian lelaki tu kata, mengikut petua guru dia, masa dalam perjalanan mengesan atau memburu musuh, tak boleh bercakap, bersiul, tegur benda melintas, tak boleh bertekak dan cepat marah. Kalau mereka berdua tak boleh ikut petua, lelaki tu nak pergi dari situ. Biar Tama dan pemandu uruskan hal ni sendiri. Tama dan pemandu minta maaf pada lelaki tu. Perjalanan diteruskan. Lelaki berdarah dahi tu angkat tangan kanan. Ada rintangan dalam perjalanan tu. Ada parit, terpaksa melompat, kata lelaki berdarah dahi tu. Setelah melepasi parit kecil, mereka terpaksa daki kawasan tanah yang agak tinggi. Dekat situ ternampak cahaya api. Sayup-sayup terdengar suara orang baca sesuatu. Bila amati betul-betul, suara tu adalah suara orang baca Quran. Bila dengar suara orang baca Quran di tengah hutan waktu maghrib membuatkan bulu roma meremang. Dalam cuaca yang semakin gelap, lelaki berdarah dahi tu angkat tangan suruh Tama dan pemandu berhenti berjalan. Tanda isyarat apa tu? Tanya Tama pada si pemandu. Berjalan rendahkan badan, melangkah berhati-hati, jangan pijak benda yang boleh keluarkan bunyi, balas si pemandu. Makin lama melangkah, mereka makin rapat dengan cahaya api. Suara orang baca Quran semakin jelas. Mereka terus melangkah, membongkok-bongkok di celah-celah pokok renik. Walaupun dah hampir dengan cahaya api, tubuh dan wajah orang baca Quran masih belum kelihatan. Lelaki berdarah dahi suruh mereka meniarap dekat situ sampai orang yang baca Quran tu keluar dari tempat persembunyiannya. Masa meniarap tu, Tama tercium bau minyak yang sangat kuat. Kamu ada tercium bau minyak petrol tak? Tanya lelaki berdarah dahi tu. Ada, serentak mereka menjawab. Motosikal kawan aku yang jahat tu terbakar. Lelaki berdarah dahi tu terus berdiri, renung sekitar kawasan yang diterangi cahaya api. Lepas tu dia meniarap semula. Kita dah sampai. Bau minyak petrol tu datang dari arah sana, kata lelaki tu sambil tunjuk ke kanan. Memang ada cahaya api yang tengah marak dekat situ. Kepulan asap hitam naik ke langit. Lelaki tu percaya 2 orang kawannya bertelagah sesama sendiri dan putuskan untuk menyusuri kawannya yang tak berpegang pada janji tu. Dia nak buat perhitungan peribadi dengan kedua-dua kawannya tu. Lelaki tu suruh Tama dan pemandu bergerak perlahan ke arah perdu pokok besar. Kita bergerak sekarang. Baiklah, lelaki itu segera menuju ke arah cahaya tempat motosikal kawannya terbakar. Tama dan pemandu segera bergerak ke arah pokok besar. Bila berada dekat kawasan perdu pokok besar tu, dari cahaya api, Tama dan pemandu dapat tinjau keadaan sekitar. Tak jauh dari perdu pokok besar tu, di sebelah kanan ada sebatang anak sungai yang airnya mengalir deras. Suara orang baca Quran makin jelas. Dalam masa yang sama, mereka terdengar bunyi beberapa letupan kecil berturut-turut. Sebaik saja mendekati perdu pokok besar, terdengar suara orang berdeham. Si pemandu terus bagi isyarat, suruh meniarap dan awasi keadaan sekeliling. Tapi suara orang berdeham tu tak muncul. Kelibatnya pun tak ada. Mereka berdua terus matikan diri. 10 minit kemudian, terdengar lagi suara orang berdeham. Kali ini betul-betul dekat belakang mereka. Tama yakin suara tu adalah suara Datuk, dan suara yang baca Quran tu suara Syed Hamid. Macam mana kamu berdua boleh berada dekat sini? Belum sempat mereka toleh ke belakang, tubuh Tama dan pemandu diheret ke celah bani pokok besar. Terus ditolak depan Syed Hamid yang terpaksa berhenti baca Quran. Kamu berdua belum solat maghrib lagi?
soal Datuk. Tamar dan pemandu mengangguk serentak, pergi ambil wuduk, solat. Waktu maghrib belum habis, lepas tu kita keluar dari sini, kata Syed Hamid. Selesai solat dan berdoa, Datuk dan Syed Hamid suruh Tamar dan pemandu cerita apa yang jadi lepas berpisah dengan mereka tadi. Si pemandu ceritalah apa yang mereka alami. Beberapa kali Datuk dan Syed Hamid tarik nafas sambil giling-gilingkan kepala. Tak apalah, ini ujian untuk kita semua. Datuk bersuara, kamu kata seorang musuh dah jadi kawan kamu berdua. Mana dia? Tanya Syed Hamid. Dia tengok motosikal terbakar. Berapa buah yang terbakar? Saya tak tahu sebab tak nampak, jawab si pemandu. Mari kita tolong mereka. Mereka semua menuju ke tempat motosikal terbakar tu. Sebaik sampai dekat kawasan motosikal terbakar, api yang marak mula perlahan. Kepulan asap pun dah tak sebanyak dan sehebat tadi. Subhanallah, kata Syed Hamid dan Datuk serentak sambil tepuk dahi. Tamar dan pemandu tenggamam. Tiba-tiba lelaki berdarah dahi muncul di sisi mereka. Tersenyum tengok dua orang kawannya bertarung sesama sendiri guna keris. Alright, sampai sini dulu sambungan siri Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.